Avengers! Assemble. Hai, welcome back to Sema Marvel. Oh, kita Minggu ni kita ada 2 video lah. Ya, betul, minggu ni kita ada 2 video. So kita nak buat review serba ringkas tentang filem Madam Web. Sebab ramai sangat minta lah. So kita mula-mula nak hold dulu kan. Tapi sebab yalah, kita pun baru habis tengok minggu lepas. Dan Sony pun ada jemput kita. Thank you Sony. Thank you so much Sony for the invitation. Thank you so much. Jumpa nanti di Craven the Hunter. Thank you. Yes. Betul. Kita tengok dekat GSC The Starling. Betul. Hall dia tu hall Big. Betul. Kita enjoy sangat sebab memang screen dia besar. Betul. Tapi dia bukan IMAX lah. Betul. Tapi screen dia besar, bunyi dia pun memang sangat Betul. kuat. Aircon terbaik. Aircon memang terbaik. Kita stay disebabkan aircon. Walaupun menguap beberapa kali. Saya Joe aku dah tahu dia. Aku dah tinggal. Bukan deep. Gila kita. Tak apa. Okay, kita pergi review dia dulu. So, baru kita sembang jokes. Walau macam mana pun kita akan tetap review dan narrate secara jujur. Tetapi dengan ayat yang berdedikasi. Ya, betul lah. Ikutkan tak adalah nak baki kita apa akan yang baik dulu lah. Apa yang baik dalam catatan aku ni yang baik boy itu je. Tak ada. Tak ada. Dia ada boy je. Okay, ada yang baik. Okay. Ada yang baik. Okay. Baik ke boy? Baik. Okay. Ada yang baik. Baiknya adalah dia menyedarkan kita bahawa ada movie yang lagi bagus daripada tak wait. Ada okay, aku sikit. Ada dua benda yang bagus tentang Madam Web. Okay. Alright. Pertama bab kata fake. Yeah. Sebab filem ni lah kita tahu macam mana CPR kita nak buat kepada orang lain. Betul. Ya. Bagus manfaat. Okay. Yang kedua, filem ni mengajar kita untuk bersyukur. Masa kita masih hidup selepas keluar wayang. Bukan. Filem ni mengajar kita untuk bersyukur. Yeah. Filem Morbius lebih baik. Sebab filem ni lebih bermasalah lah daripada filem Sony yang sebelumnya kita rasa bermasalah. Banyak circulating satu meme yang Thanos tu, maybe I treat you harshly. Itu Zaf buat. Zaf, aku tak mention nama kau Zaf siap. Tak apalah cakap. Zaf jangan. Zaf pun bagi kita pengajaran juga. Betul. Kita takkan kena ban kan, InsyaAllah kan. Sebab it's a good movie. Kita tak boleh nak macam ni. Dia bukan masalah Sony Malaysia. Dia adalah masalah production kita tak boleh nak cakap filem yang tak berapa berkualiti. Betul. Untuk memaksa filem tu dalam kualiti. Itulah salah. In fact, kita kena puji inisiatif Sony Malaysia. After movie tu, dia datang tanya kat kita. Betul. Thank you. Betul. Thank you so much. Thank you Jasmine lah. Kita shout out Jasmine. Thanks Jasmine. Thank you so much. Susah kita nak macam dia datang kat kita, dia tanya how's the movie, is it okay, what to improve kan. Kita pun kita bagilah side kita yang kita rasa what is like of this movie, what is the advantage of this movie. And then, macam dia pula director. And then macam kita macam and dia entertain lah kita. It's a good one lah. Maybe adalah dia punya feedback. Betul. Semua, kan? And also sebenarnya aku tengok ada je orang review 7/10. Ada. Tapi dia bukan peminat fans MCU lah. Dia bukan peminat Marvel lah. So benda tu macam kita boleh masuk ke bad thing ke? Belum lagi. Belum. Boleh. To be honest, the good thing is siapa yang tak suka Marvel tiba-tiba nak pergi tengok. Yes. Silakan. Dan tak expect pun cerita ni pasal superhero. Yes. Betul. Sebab dia tak adalah superhero mana. Setuju. Betul. Setuju saya sangat. It is a good origin story. Yes. Sebab kau kena faham satu persatu plot dia tu untuk, tapi dia akan bawa engkau. Dia bawa engkau pergi tengok macam mana asal usul dia. Lepas tu macam mana dia boleh jadi macam ni, macam mana macam tu. Even bayi yang lahir tu kita tak tahu nama siapa pun, orang tak kisah sebab orang tak tahu pasal Spider-Man. Betul. But orang kata tanya-tanya, kenapa tak ada nama ke pasal budak ni kan. Nama pun susah nak reveal. Tapi nama dia mesti Tut Parker.
Betul. Nama depan dia sebab yang lahirkan dia adalah Mary Parker. Mary Parker pun kita tak tahu siapa sebenarnya kan. Sebab kita fans Spider-Man. Tapi kalau orang yang tak tahu, tak tahu siapa. Tak Dia tahu. tak rasa dia kata Peter tu macam meaningless. Apa nak tahu Ben sangat Parker apa. macam Betul. Ben Parker ni Ben macam Parker. selalu dengar tapi kat mana kat mana Ben Parker ni kan? Ben Parker bukan drive taxi ke? Kenapa jadi paramedik? Contoh macam tu lah. So banyak je kebaikan movie ni. So kalau siapa yang belum tengok tu, kena pergi tengok. Sebab kita orang dah tengok, korang kena tengok juga. Yes, betul. Tu kita bersama berkongsi kesengsaraan. Okay, settle part promotion. Okay. Oh, macam tu je. Siap bagi tahu. Kena. Overall aku rasa ini adalah satu cubaan Sony untuk menghancurkan MCU lah. Sebab kita tahu kegagalan Sony, dia macam tak belajar dan tak insaf daripada kegagalan dia yang sebelum ni. Dia tak bertaubat. Dan yang paling penting trailer yang ditayangkan kepada kita yang menunjukkan kita kata kita ada 3 Spider-Woman. Sebenarnya itu adalah bayangan je. Bayangan gurauan. Future yang akan muncul. Itu je yang muncul apa yang dekat trailer, itulah yang muncul dekat dalam filem. Betul. Dia bukan superhero movie. Dia bukan superhero. Dia tak ada pun pasal superhero kat dalam. Dan villain dia pun mati disebabkan huruf jatuh daripada signboard Pepsi. Pepsi Cola. So Pepsi tu lagi power daripada dia. Yes. Jadi bayangkan kau jadi Spider-Man, villain, kuat ni. Mati sebab signboard. Sebab kau useless lah. Aku rasa pertama filem ini tak gagal dari sudut character development lah. Betul. Madam Web tu sendiri aku rasa dia macam banyak yang disampak dan dia tidak kembangkan dengan baik. Benar. Ada cubaan untuk nak cerita tentang hidden wound, benda-benda contohnya macam dia bawa setiap diorang ni ada kisah silam yang diorang ni kena halau parents ni, dia tak belong dengan rumah diorang. So benda tu menarik kan, tapi dia tak dikupas dengan baik. Penyampaian dia tu penyampaian orang macam dia habiskan. Okay, next. Tak sampai. Dia macam apa sebenarnya kau nak sampaikan? Kalau dia kupas benda tu betul-betul kuat, aku rasa dia akan jadi strong. Sebenarnya dalam aspek ni jujurnya pada aku, antara production yang betul-betul kuat yang boleh carry benda-benda macam ni adalah DC. Jujurlah, aku kena jujur. Betul. Contohnya adalah filem Joker. So DC agak bijak dalam kata isu-isu benda yang heavy ni dalam superhero movie, dan dia tak nampakkan sebagai satu superhero movie sangat. Aku rasa Madam Web nak cuba buat macam tu. Tak jadi. Spider-Man SSU Sony Spider-Man Universe ni. Sonyverse ni dia sebenarnya dia cuba untuk jadi macam DC lah, macam dia cakap. Sebab dia tengah mengeluarkan watak-watak villain untuk menjadi core pada movie-movie tu. Tapi dia tak ada dark. The dark yang ada kat dalam DCU, faham tak? Betul. Setuju. Tengok ada bersin lah. Sebab macam contoh kan, kalau tengok Joker contoh kan, even Batman yang Robert Pattinson tu sendiri berlakon. Betul. Macam mana darknya cerita, macam mana heavynya cerita dia bawa. Walaupun ada lawak dia, tapi lawak dia lawak yang macam macam tak macam tu lah. Gila. Ataupun lawak dia macam dia sampaikan tu tak perlu macam terlalu nak buat lawak. Yes, dengan betul. cara dia macam tu kita tak boleh gelak. Satu orang boleh gelak. Betul. Tersengih macam macam tu. Ataupun dia macam buat satu contohlah The Riddler kan. The Riddler dalam Batman. Nampak macam dia boleh buat lawak, and lawak dia tu bukan lawak, dia macam dark jokes tau. Betul. Tapi kita gelak macam what the hell. Sesuai dengan karakter. Betul. Sesuai dengan Betul. karakter buat. Tapi bila dalam contoh paling dekat Madam Web ni, dia buat lawak, dia terlalu over untuk macam buat benda tu lawak. Betul. Dan kadang-kadang ada beberapa part dia cuba serius, tapi kelihatan macam dia cuba berlawak. Siapa cakap? Kau yang cakap ni. Dia macam Scarlett pula dah. Dakota Johnson kunyah chewing gum sepanjang movie. Dakota chewing gum lah. Dia kita dah tahu dia memang lemah lembut. Ada scene-scene yang dalam Madam Web yang sepatutnya dia macam merauk. Tapi dia cakap dia tak boleh. Dia memang lembut orangnya. Dia macam bercakap lembut. Even though dalam keadaan yang berjumpa dengan villain pun dia berlembut. Kita tak nampak dia keluarkan. Mungkin dia tak ada kepakaran nak keluarkan energi dia punya spirit dia yang macam sedih sangat, bergeram sangat. Geram pun macam
Out of nowhere kau diberi tanggungjawab menjaga anak-anak budak. kecil 3 budak ni. Kau tak tunjukkan kau takut. Kau macam okay. Let me see first. Kan ayat dia macam selembut. Tak sesuai lah bagi aku untuk karakter Madam Web ni kan. Madam Web ni more wisdom. Betul. And also storyline dia 80% berkaitan dengan origin, 20% berkaitan dengan apa what's going on. Ezekiel kejar 3 orang tu lah. In fact Ezekiel tu nama dia, watak dia dah muncul pada 5 minit pertama. Mungkin 2 minit pertama. Ya, betul. Macam macam tu je kau perkenalkan villain kau. Dan villain dia tak sepatutnya villain dia focusing dekat Madam Web as the main threat lah. Tapi dia tak fokus sangat kan bila introduce dia ni pernah dengan you punya kawan you dulu. Dia okay, I nak fokus kat 3 orang ni. Sebab dia ni macam kau adalah watak utama dalam filem tu tapi kau disisihkan. Yang belum develop jadi Spider Woman pun dah. Yes, betul. Aku setuju. Aku paling tak boleh brain dia ada satu benda lah aku tak boleh brain Tak tahu benda ni make sense ke apa, tapi tidak diceritakan secara detail. Mak Madam Web pergi berlahir dekat dalam hutan Peru. Tiba-tiba dah sampai US. Macam mana baik macam mana dia, what the hell bro? Macam mana mak dia dapat balik US ke tak? Lepas tu tiba-tiba dia besar, dia dapat kotak mak dia. Okay, masa dia bagi kat orphan parents tu, bagi sekali dengan kotak-kotak ni ke? Betul. Macam Peru dengan US jauh bapak. Macam mana dia balik? Betul. Dia tak cerita pun. Lepas tu dalam hutan, adakah memang spider people ni yang tolong pergi lompat cucu dia sampai US? Kau faham tak? Aku jam. Ya. Macam doesn't make sense at all. Betul lah aku cakap, sebab character development tu macam jadi the complexity of this movie ni bagi aku level dia level series Netflix. Yang tajuk dia aku dah cakap dengan Izzat tadi, sepatutnya tajuk dia The Babysitter and Three Stooges. Betul. Ataupun tak apalah, yang second tak kita sensor kan. Tapi satu lah. Itu aku rasa itu tajuk yang sesuai untuk cerita ini. Aku tak faham ke mana dia nak bawa kita. Dia sebenarnya macam ni tau. Okay lah, dia nak bawa cerita, sebenarnya Madam Web ni dia ada kaitan dengan pasal mak dia sikit. So dia buat macam mana begini. Biar je lah, nanti orang tak tahu tu. Buat tapi je. kita cerita dia memang dengan spoiler dah kan? Betul. Dengan spoiler dah kan? Spoiler tak apalah, pandai ya. Nanti kita letak lah ni. Tapi memang okey je kan? Sebab ada okay satu lagi nak keluarkan. Keluarkan je. Dia flashback kat mak dia tu, dia peluk mak dia. The Flash. Yang last kali tu dia keluarkan diri dia dalam flashback. Kan dia jumpa dengan Kira tu power dia lah. Power dia. Lepas tu dia boleh peluk mak dia. Macam okay. Lepas tu okay lagi lah. Bila sampai dia orang gaduh dekat atas bumbung tu, yang dia keluarkan dia punya web sekali. Come, I help you. Apa semua Naruto. apa siut? Tajuk Kage Banshi no Jutsu ke apa siap? Astaga. Tapi tak apalah, kita pun dah tengok. Kita stay dalam tu pun sebab nak aircon. Lepas tu kan ada satu scene aku macam terkilan jugalah. Okay, ada scene yang kan dia ramai-ramai dia tanya pasal Mary. Dia tanya macam, how about you? Casey. Nama Cassandra tapi panggil Casey. Tu aku tak faham. Casey, aku expecting dia akan teringat. Dia kan ada the glimpse of future. Dia nampak a glimpse of future. Dia cakap Peter. Aku macam excited ni cakap sama Peter. Rupanya kita dah macam tu je. Dia betul. Aku pun terfikir lah. What's wrong? Ke dia ada wasted gila. Tak ada rights. Tak ada kan? Aku terfikir macam ni. Kan dia cuba first nama apa? Dia tak ingat kan? Salah. Lepas tu dia buat kali kedua. Dia buat kali ketiga. Sampai kali keempat Peter. So dia penyebab itu lagi Peter menarik. Parker dapat nama. Yes, itu lagi menarik. Aku rasa kita jadi writer je lah. Better macam tu. Lepas tu cakap pasal writer, kau tahu tak writer movie ni siapa dia buat? Dia akan dia dah buat Mobius. Dia dah buat Power Rangers. Dia dah buat Dracula. Upcoming MCU dia akan write juga. Aku tak silap aku. Tak sure. Tak ada. Tak ada. Lepas tu dia write Fury of God. Dia write cerita-cerita yang pelik-pelik dan yang semua memang Power Rangers Netflix. Power Rangers yang movie dekat 2017 yang Power Rangers. Sekejap, kita Google nama dia. Lupa kadang-kadang, biasalah orang Mak Soleh ni kan.
Aku kadang-kadang aku rasa macam ini bukanlah marketing. Maksudnya macam dia memang dah nak wasted kan the first movie ni sebab dia nak buat kau untuk Madam Web yang second, yang which is yang orang dah kenal karakter. Tapi bagi yang aku rasa macam perlu, dia ada satu isu, perlu ke ada movie intro macam superhero, kena ada movie intro daripada dia tak ada kuasa jadi ada kuasa. Bagi aku wasted. Baik kau buat satu movie superhero terus dia dah ada kuasa. Kau buat je 20% tu dia teringat balik masa dia ada kuasa tu, dia teringat macam dia dapat tu. Dan aku rasa scene yang dia jumpa dengan spider people kau boleh pendekkan jadi short je. Kau fokus pada battle tu. Yang Ezekiel rasa ada orang nak bunuh ni, masukkan sekali dengan Madam Web. Ni kau masuk dengan 3 ekor tu macam Allah. Journey satu filem tu wasted. Journey macam kau tahu dah lah Cassandra tu main langgar pakai ambulance. Benda yang tak apa-apa, benda macam dia bukannya mat on the ground punya superhero. Dia duduk atas chair, dia akan tengok, dia akan conduct mana-mana spider dalam dia punya vision itu. Itu sepatutnya kuasa dia. Ini dah ujung-ujung tu barulah dia buta. Itu pun buta sebab terkena terkena kaca ke apa, sepihan tu. Disebabkan tu dia jadi buta, asbab lah orang kata. Asbab dia buta barulah dia jadi dia nampak jadi becoming ni bla 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 kat ujung-ujung cerita. Wasted bro. Tapi dia heavy pada MCU sebab lepas ni kena carry story tu. Tak ada. Rasanya MCU takkan carry pun tak apa. Sebab macam tak ada benda nak selit. Sampai sekarang Mobius pun tak ada nak di-carry apa-apa. Faham tak? Mana ada MCU carry Mobius lagi? Walaupun ada Gravity Peter Spider-Man, tak ada pun, tak ada apa-apa. Tak ada pun. Ni nama dia Matt Sazama, executive producer. Dia yang salah seorang penulis Madam Web. Dia tulis Mobius, Dracula Untold, Gods of Egypt, Power Rangers 2017 dengan The Last Witch Hunter. Ghost of Egypt aku dah tengok, bara juga cerita tu. Dia memang kalau nak dia dah tak payah suruh dia tulis apa-apa lagi. Tulis wasiat je lah. Tak tahulah, tapi dengan cerita Sony dah rela hati untuk menjual hak kepada MCU. Apa Spider-Man? Mana boleh. Semua game dia kot. Aku dengar. Semua karakter Spider-Man filem lah kot. Filem saja. Filem. Mungkin tak tahu, aku ada baca rumours lah, tak tahulah betul ke tak. Macam Adib cakap lah, memang diorang sekarang nak dia nak romanticizing villain sebab dia nak buat duit. Sebab aku tak rasa dia boleh make money pun daripada filem ni. Kalau filem ni dia punya kutipan hauk macam mana tak logik lah. Kalau kau nak make money, katakan kau punya bajet 2-3 juta, kau dapat 1 juta je, apa yang make money ya? Kita pun tengok free. Kalau tak, aku tak pergi tengok tu. Tak, sebab tak awah sebenarnya dah nak keluar setengah jalan. Cerita tu 2 jam. Setengah jam tu aku dah nak keluar. Aku cakap kat Nip, apa benda kita tengok ni? Bisik kat Nip. Aku tengah menguap sebab sejuk sangat. Cakap tu kita stay lah Adib. Sejuk. Sebab sejuk je kita orang stay. Aku setengah jam awal tu aku macam filem Dia macam kau tak rasa itu adalah filem Spider-Man. Kau lost tau. Ni filem pasal apa ni? Untuk orang yang tak yang rasa itu bukan, kita masuk dengan otak ini bukan cerita Spider-Man, acceptable sikit lah. Betul lah, aku setuju. Aku rasa ada beberapa scene yang aku rasa boleh diubah untuk jadi menarik. Kalau kita tengok a glimpse of Ezekiel, tengok ada 3 Stooges tu nak attack dia kan in future. What if kalau dia carry forward scene tu juga dalam filem yang sama, tapi dia tukar, dia plot twist. Dia berjaya yakinkan 3 orang tu untuk jadi geng dia lawan Madam Web. So in terms of daripada dia attack tu, so Madam Web dapat glimpse, alamak. So tapi Madam Web manage to avoid the conflict lah. Kalau kau buat plot twist macam tu, aku rasa lagi menarik cerita tu. Dalam glimpse kau, Spider-Man tu nak bunuh kau, tapi bila in real life sebenarnya dia dah turn down kat kau against Madam Web. Tapi berlalu begitu sahaja. Dan CGI dia tu sangat teruk. Betul. Dia bukan macam CGI je, termasuk dia punya suit dia pun hauk. Suit dia macam TV series The Flash. Betul. Kita faham lah The Flash tu dia punya bajet rendah. Ini Ezekiel tak ada suit tau. Ezekiel memang suit putih hitam, baju kot hitam dalam warna hijau. Dia orang tua, wasted punya orang tua kalau ikut komik lah. Dia tak ada. Tu tiba-tiba macam suit The Flash pun ada macam wire-wire elektrik. Tak, dia masalah dia, kau nak cerita pasal Madam Web, tapi yang dapat suit adalah villain. Macam mana villain boleh terfikir nak buat suit macam tu bro? Sebab dia tak fikir dia villain.
Izzat ke adik pernah cakap sebab dia nak tarik Spider-Man punya fans. Kalau tak ada Spider-Man, adalah 1% Spider-Man punya karakter pun jadilah. Dia nak tunggang Spider-Man lah. Korang pernah cakap. Tapi last Spider-Man tak tertunggang lah. Dia Spider-Man pun tak muncul. Tertonggeng dia kat situ. Apa punya cerita lah ni? Tentang Peter Parker pun nanti tak ada. Ada Peter Parker tapi Peter Parker yang tak apalah. Spider-Man. Nak buat satu teori lah. Sekurang-kurangnya ada teori dalam cerita ni. Okay. Dalam cerita ni Peter Parker tak jadi Spider-Man pun. Okay, aku rasa sebab dah ada 3 Spider-Man, termasuk Madam Web yang boleh terbang tu, dekat dalam universe ni, dekat dalam New York dekat sini. Apa sih? Dia tak cerita pun kan. Tiba-tiba dia orang jadi Spider-Man kan, Spider-Woman. Tak ada. Tak ada. Kan dia tanya, how my future? I can see you become a Spider-Woman. Lepas tu dah habis. Lepas tu tiba-tiba tengok kat yang macam apa ni, tiba-tiba future. ada dekat future. Apa? Madam Web terbang dengan web dia, pakai spek warna merah dia tu, tak nampak apa-apa. Madam Web ni karakter yang best tau dalam komik. Power tu. Aku pernah main game Spider-Man yang ada Shattered Dimension kot. Yang ada dia perkenalkan Madam Web dalam game tu. Best gila. Dia bawa Peter Parker pergi Spider-Man 2099. Lepas tu dia kenalkan Spider-Man Noir. Semua tu best tu style lo game tu. Dia wasted lah. Kalau macam let's say kan kita dah dapat jumpa Spider-Man Noir dekat dalam Spider-Verse. Across the Spider-Verse, which is Nicolas Cage yang berlakon kan. Aku nak benda tu di apa orang kata live action kan. Dah ada. Dia dah memang confirm. Tapi aku tak tahu dia jadi suara voice over ataupun live action. Nicolas Cage. Yes, Nicolas Cage. Yes. Ni Spider-Man Noir. Aku suka kalau Spider-Man Noir tapi Tobey Maguire. Sebab dulu ada kan macam dalam No Way Home, kalau boleh nak tengok Spider-Man Tobey yang dah tua. Faham? Yang macam style noir punya ni. Ada style noir dalam filem dia dengan Leonardo DiCaprio, Gatsby. The Great Gatsby. Itu dia kan zaman Englishman dulu kan. Dia ada konsep-konsep, adalah vibe juga. So The Great Gatsby tu best juga cerita tu. Anyway, aku tak nak cakap apa-apa dah. Ini penutup daripada aku. Madam Web ni is a wasted movie. Itu nombor 1. Nombor 2nya, terima kasih sebab bila orang masuk ke dalam sinema tu semua muka serius nak tengok Madam Web. Tapi bila keluar semua gelak macam cerita komedi. Betul. So, walaupun tak ada jenaka tu. Memang movie tu sendiri adalah, it's a joke, man. Joke. The movie itself is a joke. Tak tahulah. Aku tiba rasa macam mungkin Keluang Man yang tak keluar lagi better daripada filem Madam Web. Kita compare kan lah. Tak tahu rasa Under dan Sempit lagi best lah. No, I said what I said. Cicak Man is better. That's it. Cicak Man okay lah. Boleh betul aku setuju. Mungkin filem ni saing-saing dengan Badang. Yes, aku baru cakap. So aku takut kena ban lah. Tak. Badang lagi lah, kita tahu kan. Badang pun okey juga. Dia ada art dia sendiri. Betul. Sebab kita tahu dia dilakonkan oleh pelakon yang agak baik. Dia ada potensi tu, cuma belum dihilang. Betul. Okay, sampai situ je. Aku takut dia kena saman dengan kau. Tak apa. Okey. Bayangkan apa ni, pelakon Badang sponsor podcast kita. Lagi baik aku rasa. Okay, kita boleh bincang. Boleh. Nampak tak wire ni warna hijau ni? Warna hijau tu. Hijau. Untuk Badang. Ini adalah untuk Badang. Okay. Aku ingat ada politik punya. Tak ada. Untuk Badang. Okay, itu komen kami. Jap. Hantarkan komen je. Penutup kena letak rating. Letak rating. Anik 2/10. 1.5. 2/10. 2 2. 1.5 3 lah. Okey lah, 3/10 okey lah. 2/10. 2/10. 2/10. Anik 2/10. So 4/20. 4/20. 2 lah. 5.5/30. 30. Hinanya. Sesuai lah level. Hina ke? Kita no monjo. Tapi begitulah. Ya. Tapi at the end itu adalah pendapat kami. Mungkin pendapat korang berbeza. Kalau korang tengok Madam Web, korang boleh enjoy. Betul. Boleh tinggalkan komen. Dan sesiapa yang nak menonton filem Madam Web, boleh tinggalkan komen korang, perasaan korang, dan apa harapan korang untuk Sony ni, ataupun memang tak ada harapan.
kita mengharap Sonyverse je, atau Spider-Verse je. Tak. Actually, Across the Spider-Verse. Actually, kita mengharapkan Kraven the Hunter. Oh, ya, Craven okay. betul. Aku rasa Craven okay lah. Sebab kita tahu juga trailer Madam Craven. Web ni kita dah tahu Madam Web. ni macam spoil. Dia macam cerita habis kan. Macam trailer tu semua benda yang dia nak ceritakan dalam cerita tu. Tapi Craven kita nampak vibe dia agak promising juga dia punya Betul. ni. Dan kita pun dapat intel daripada Sony. Sebenarnya Kraven patut keluar dulu. Betul. Tapi dia ya. tunda Madam Web yang keluar Mungkin dulu. sebab dia nak betul-betul peram Craven ni betul-betul berkualiti. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. So Amin to that. kita harap Craven akan okey lah. Betul. Jom balik. Alright. Bye-bye. Until next time. Ciao guys. Assalamualaikum. Thank you guys.